wabarakatuh. Okey. Pada sesi kali ini saya akan berkongsi mengenai multiple regression ataupun multiple regresi pelbagai bahasa Melayu dia. Tapi biasa kita guna multiple regression So multiple regression ni fungsi dia adalah untuk meramalkan satu pemboleh ubah berdasarkan pemboleh ubah yang lain. Contoh kita ada satu DV, satu dependent variable, pemboleh ubah tetap, bersandar, pemboleh ubah bersandar dengan tiga ataupun dua IV, pemboleh ubah tidak bersandar. Jadi kedua-dua IV ni tidak bersandar ni dia mempengaruhi atau tidak dalam satu model mempengaruhi atau tidak DV ni. Jadi contoh begitu ya. Okey, kalau boleh saya tunjuk. Okey, berkongsi contoh kalau saya sudah ada satu instrumen. Okey, ini adalah saya punya tajuk pada kali ini ya. Contoh kalau saya ada satu instrumen. Instrumennya adalah ini. Okey, saya ada satu instrumen menilai ataupun meramalkan faktor ataupun meramalkan mencari hubung kait antara IV dengan DV, meramalkan kemahiran keboleh pasaran. Kemahiran keboleh pasaran berdasarkan tiga pemboleh ubah yang lain, iaitu yang pertama motivasi intrinsik. Yang ni motivasi intrinsik. Yang kedua penglibatan ibu bapa. Dan yang ketiga kompetensi pensyarah. Jadi itu semua adalah IV. Yang DV pula, yang ni lah saya tunjuk sini, kemahiran keboleh pasaran. Jadi setiap variable ni ada konstruk dia lah. Dan apa yang perlu kita buat seperti yang sebelum-sebelum ni, kita akan mengira, compute dulu setiap konstruk itu ya. Contoh, kalau saya nak buat satu contoh kat sini, saya guna pergi kepada transform. Contoh saya nak cari, data lain tak ada lagi. Saya nak cari total motivasi ataupun total ibu bapa. Total ibu bapa contoh. Okey. Okey, tengok apa. Dan kat sini saya pergi cari min. Saya pergi all and then cari min di sini. So daripada itu kita pergi kepada soal sidik kita. Soal sidik kita yang tadi, mana ibu bapa tadi, penglibatan ibu bapa tadi. Kompetensi pensyarah ibu bapa yang C tadi Okey, sini ada 15, 17, 19 item yang membentuk konstruk penglibatan ibu bapa lah. Jadi kalau boleh saya buatkan sini compute dia C C1 sampai C15. Saya letaklah kat sini, carilah C1, C2, C3, C4, C4, C5. Kita masukkan setiap item tu, koma dan seterusnya lah mengikut formula yang telah ditetapkan kat situ Jika awak tak masukkan dengan betul, dia tak akan dapat compute ataupun kira Pada 19 semuanya check balik tadi. C1, C2 dan seterusnya sampai 19. Okey. Dan kalau tengok sini, kolom ataupun kolom yang saya akan cipta baru ni untuk kira min semua ni, penglibatan ibu bapa ni adalah nama dia total ibu bapa. Contohlah contoh. Okey. Dekat sini dia akan kira. Alright, kita tengok kat mana dia. Contoh kalau kat sini tadi pergi ke data view tadi, kita tengok ujung sekali. Dapat total ibu bapa contoh ni kan. Kalau pergi kepada variable view, dia akan ada satu yang baru ni. Okey, untuk dalam berkongsi contoh dalam isu kali ini, saya dah buatlah. Maknanya saya dah akan pilih semua variable dalam instrumen ni. Yang tiga tadi, yang kalau boleh saya nak ulang balik. Motivasi intrinsik ni, pertama, IV1, IV2,
penglibatan ibu bapa, IB2, IB3, kompetisi bersyarah, dan DV adalah kemahiran keboleh pasaran, probability skills lah. Kalau contoh saya dah buat lah, saya dah compute ulang-ulang macam tadi, compute dan saya dah dapat lah dia punya ni. 4 ni, motivasi, 2, 3, 4. So saya dah siap-siap compute dia punya tu, min dia. Jadi saya dah siap, saya pergi kepada analysis multiple regression. Jadi kita akan pergi kepada analyze, kita pergi kepada regression. Okay, ada correlate, ada regression sini. Pergi yang nombor 2, linear. So kat sini dia akan keluar, dia akan keluar semua ni. Dia akan keluar senarai ni. So daripada senarai ni, dependent kita masuklah DV kita. DV kita kira, ambil yang dah kira tadi. Min ni kan, jangan kira satu tadi. Dan yang untuk di independent masuk kan, motivasi saya dah kira tadi. Ibu bapa, masukkan. Kompetensi. Ni ada cara-cara dia lah. Sama ada kita pilih stepwise, backward, forward semua kan. Tapi untuk ni, contoh kali ni saya berkongsi enter. Cara method kaedah enter saja. Yang ni okey. Satu titik kali ni, awak klik estimate profit interval, kita guna 95% lah. Model fit, kita nak cari dia ada kali model fit ke tak. Ni 3 ni biarkan. Ini bolehlah tekan. Okey. Plot dia. Sama sekali, Z untuk Y ni masukkan Z residual di yang bawah ni. Okey. Dan okey. Dan okey. Okey, kat sini dia akan keluar. Dia akan keluar beberapa jadual. Mungkin ada yang ikut susunan, mungkin ada tak ikut susunan. Dengan dia punya sekali dia keluar ni. Dia punya scatter plot. Scatter plot. Jadi bila buat multiple regression ni kita dapat beberapa jadual lah. Pertama dah ada okey. Pertama sekali kita nampak jadual yang ni, table ni. Okey, table pertama ni dia memberitahu kita just mention kita guna tadi adalah guna method apa? Method enter. Nanti kalau masuk ke dalam penulisan katalah guna method enter ataupun pembentangan. Jadi di sini beritahulah kita punya IV, BJTB kan. Dan bawah lagi sikit kita dapat dia punya what call it, jadual ANOVA ni. So jadual ANOVA ni, ini jadual ni akan menunjukkan sama ada model kita tu model yang fit atau tidak lah. Jadi kita pergi kepada sini, p-value dia. P-value kat sini kosong lah, 0.00 ataupun 0.01 So dia kecil daripada 0.05. Lebih besar daripada alpha kan, 0.05. Ni alpha lah, alpha 0.05 kan. Jadi dia adalah signifikan. Model ni adalah yang signifikan lah. Model apa? Model yang ada tiga IV tu lah. Kompetensi, isyarah dengan ibu bapa tadi untuk meramalkan kemahiran kan. Kemahiran kuliah pasaran. So model ni adalah fit dan dia exist lah. Kita kata dia boleh wujud lah. Ni kalau nak laporkan, kita laporkan dia punya F lah. F 43.354 alpha kurang pada 0.05. Macam tu. Boleh juga kalau nak letakkan dia punya what you call it, DF dia pun boleh juga kan. Dia punya degree of free dia pun boleh juga. Tapi biasanya kalau ni pun dah memadai lah. Dia kata model tu wujud. Okey. Maksudnya model ni wujud. Maksudnya kita boleh proceed lah seterusnya. Kita pergi pada jadual seterusnya ni. Sekejap. Jadual seterusnya. Okey. Jadual seterusnya ni kita buat ni. Okey, yang ni. Jadual seterusnya. Jadi kat sini saya nak okey. Okey, kalau kat sini kita tengok ada kita panggil dia punya coefficient table lah. Yang ni kita punya IV tadi, motivasi, ibu bapa, bersyarah, kompetisi bersyarah kan. DV dia adalah kemahiran. So kat sini kita multiple regression ni dia akan hasilkan satu persamaan regresi lah. Biasa kita buat Y, kita belajar dulu, Y sama dengan A campur B
X1 campur B, B1 lah, B2, X2, oh, B3, X3 lah. Kalau kita ada banyak, makin banyak Tapi kalau untuk 3 variable ni, bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Template dia kan. Template dia macam ni lah. Jadi, kat sini kita nak meramalkan ataupun meramalkan DV ni. Y ni adalah kemahiran Kemahiran boleh pasaran tadi lah. Yang probability tadi. Yang probability sama dengan A. A ni kita ambil ni lah. Kita boleh ambil ni. Kita tengok signifikan ya, semua signifikan kan. Semua kurang daripada 0.05. Jadi semua pembeli ubah ni okey lah. Jadi kita masukkan A ni 1.6, 3 tambah B, X1 ni kita ambil motivasi lah ni. Ni. Jadi kita ambil ni. Ini tadi kita ambil ni dah. Jadi 0.281 apa dia ni? Motivasi. Dan kita tambah satu lagi. 0.79 ni. 0.079 apa tu? Ibu bapa. Penglibatan ibu bapa lah Penglibatan ibu bapa. Dan tambah. Okey, tambah 0.265. 0.265. Apa tu? Sekejap. Comot pula. Okey, 0.25 tu apa? Kompetensi kan? Kompetensi pensyarah. Macam ni lah kata macam ni. So kita inilah persamaan kita, persamaan gradation kita kan. Jadi untuk meramalkan kemahiran boleh pasaran, implemented skill, kita masukkan 1.3, kita masukkan level motivasi, level ibu bapa yang kita ukur, kompetensi pensyarah, yang kita kira-kira dapatlah dia punya kemahiran boleh pasaran ni kan. So ini adalah analisis untuk analisis dan interpretasi untuk kemahiran boleh pasaran lah boleh pasaran. Jadi boleh saya tengok, dan tadi kita dah kira ni, dan model ni kita panggil satu model model tadi tu, ini adalah dia punya penerangan lah, R square 0.401 ataupun kita lebih kurang 40% lah So model daripada tiga-tiga ni, motivasi, ibu bapa, kompetensi ni, dia menerangkan 40% saja. 40% saja. So baki dia berapa? Baki dia 60%. Yang 40% lagi yang unexplained variable yang saya ataupun kita tak kaji dalam contoh ni lah. Variables, variables. So yang daripada tiga-tiga IV dengan DV ni, dia hanya menentukan 40% saja. So banyak lagi faktor lah, maksudnya 60% lagi kan baki dia. 60% lagi faktor yang tidak dikaji dalam contoh ni lah. Mungkin contoh-contoh lain lah, mungkin pengetahuan ke, mungkin kesedaran ke, apa-apalah kan. Tapi semua contoh itu tidak dikaji oleh pengkaji lah, ataupun yang saya kongsikan dalam contoh ni. Jadi itulah kalau nak buat interpretasi macam tu. Jadi kalau nak buat back to the kalau ikutkan nak reportkan tadi, kita buat satu-satu lah. Pertama kita reportkan what you call it, the significant kan, F ANOVA tadi. Kita laporkan, ada jadual lah. Jadual ANOVA jadual ANOVA table. Dan kita masukkan jadual ni, jadual coefficient ni. Masukkan nilai-nilai yang berkenaan saja. Contoh kita masukkan nilai ni. And then ni signifikan dengan T ni. Cukup lah. Kan? Sama ni coefficient. Perkali. Coefficient. Ini jadual lah. Jadual 1. Jadual ANOVA. Jadual 1. Jadual 2. So yang ketiga model ni lah. So model ni kita boleh nak buat table pun boleh, tak buat table pun tak apa. R square dia berapa? 0.4 ataupun 40% kan? 40%. Macam tu.
So itulah. Selepas kita buat coefficient table ni, kita buatlah ini table lah, senang nak faham. Okey. Sekarang ni kita akan buat persamaan lah. Yang ni dengan A, X1 campur B, X2. Itulah. Yang tadi kan. Untuk persamaan tadi. Jadi ini adalah untuk analisis dan interpretasi saya. Okey, kalau boleh saya patah balik kepada... Okey. Kalau boleh saya kongsikan sikit tadi. Just wrap up sikit. So yang pertama tadi awak kena buat untuk multiple regression. You kena report ANOVA table dia. Kan? Dan yang kedua tadi apa? ANOVA table dia. So nak tengok dia sama ada significant or not. Dia punya model tadi kan. Significant or not. Kalau significant, okay. Proceed. Kita pergi dulu coefficient. Coefficient table. So yang ni kita dapatkan dia punya perkali semua kan. Untuk membentukkan persamaan. Persamaan apa? Persamaan ni lah. A campur B, X1 campur B1, B2, X2 campur B3, X3 dan seterusnya lah. Kalau ada banyak-banyak lah kan. Ini coefficient table. Dan kita report call it R square. R square table lah. Boleh juga. R square table. Kita report sama ada dia how many explained and unexplained. Unexplained variables. So awak punya regression ni akhirnya outcome ni dia akan jadi macam model meramalkan lah faktor peramal kan. Tapi of course faktor peramal ni dia limited lah berdasarkan kali variable pemuluhan yang kita kaji saja, yang kita masukkan. Jadi benda-benda yang kita tak masukkan, contoh yang unexplained ni lagi banyak lah kan. Contoh tadi 90% kan. Kalau R square dia lagi kecil, maksudnya terlalu banyak unexplained variable yang kita tak kaji kan. Ini juga R square ni juga menunjukkan keberkesanan ataupun sebab ada model ni dia berkesan atau tidaklah meramalkan kan. Macam tu. Jadi ini saja untuk analisis dan interpretasi berkenaan multiple regression. Okey. Saya rasa kalau buat analisis dan pembentangan macam ni, saya rasa sudah mencukupi lah untuk the next ataupun more advanced explanation on the model ataupun dan seterusnya untuk faktor analisis. Jadi benda tu melibatkan more ataupun analisis yang lebih mendalam lagi lah. Tapi untuk multiple regression itu sudah mencukupi. Okay, saya rasa setakat itu saja daripada saya kali ini untuk perkongsian untuk multiple regression. Sekian, terima kasih.